Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Atira binti Cik Buhari dari Group AS 11 CTU 552. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai ilmu kedoktoran pergigian menurut Islam, iaitu pecahan kepada tajuk besar kami, ilmu kedoktoran menurut Islam. Secara umumnya, kesedaran masyarakat tentang kesihatan pergigian di Malaysia masih rendah. Di dalam Islam, masyarakat mempunyai kewajipan untuk menyediakan rawatan perubatan. Hal ini kerana rawatan perubatan ialah fardu kifayah yang boleh ditunaikan oleh sebahagian masyarakat. Tambahan pula, menuntut ilmu merupakan satu ibadah dalam Islam, apatah lagi jika ilmu tersebut dapat memberi manfaat kepada orang lain. Penduduk Islam bukanlah pendatang baharu dalam bidang perubatan pergigian ini. Cendekiawan Islam telah mengkaji punca serta rawatan pergigian sejak dari abad ke-10 lagi dan telah memajukan bidang ini. Pembedahan pergigian dan pembaikan pergigian telah berjaya dicipta oleh seorang perubatan Islam, iaitu Abul Qasis. Antara tokoh perubatan Islam yang tersohor ialah Abu Ghaffar Ahmad dan Ibnu Sina. Bidang pergigian ini sangat meluas. Antara bidang pergigian masa kini ialah prostodontik, periodontik, endodontik dan pergigian pediatrik. Okey, kita pergi kepada isu pertama, iaitu hukum pelbagai jenis rawatan pergigian menurut Islam. Rawatan yang pertama ialah menampal gigi berlubang. Menurut Islam, hukum menampal gigi ialah harus. Hari ini kerana gigi yang berlubang banyak meninggalkan kesan negatif seperti merasa kesakitan dan seterusnya dapat mengganggu aktiviti harian. Oleh itu, dengan cara menampal gigi inilah dapat menukar tisu gigi yang baharu serta dapat menghalang gigi menjadi semakin teruk dan merebak. Selain itu, proses menampal gigi boleh dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti emas, perak atau logam lain. Namun, emas hanya boleh digunakan ketika situasi darurat sahaja. Rawatan seterusnya ialah memasang gigi palsu. Hukumnya adalah harus dari sudut pandangan Islam. Perkara ini selalunya berlaku pada golongan warga emas yang sudah kehilangan gigi dan menyebabkan mereka merasa tidak selesa untuk mengunyah makanan atau bercakap. Selain itu, wanita dibenarkan menggunakan gigi palsu emas tetapi tidak bagi lelaki kecuali dalam keadaan darurat sahaja. Walau bagaimanapun, niat dan tujuan memakai gigi palsu itu haruslah bertujuan rawatan sahaja. Rawatan yang seterusnya ialah memakai pendakap gigi. Mengenakan pendakap gigi bagi tujuan rawatan adalah harus. Ruang yang terdapat di antara gigi ini mungkin boleh mendatangkan rasa malu atau kurang keyakinan diri. Memakai pendakap gigi ini dapat meratakan kembali kedudukan gigi dan memperbetulkan pengunyahan makanan. Oleh itu, hukumnya harus untuk memperbaiki kecacatan untuk agar berfungsi dengan lebih baik dan meningkatkan keyakinan diri. Perkara ini sebenarnya dikira mengubah ciptaan Allah SWT, namun dengan adanya alasan yang kukuh dan dibenarkan oleh syarak, perkara ini dibenarkan dalam Islam. Di samping itu, terdapat juga sebilangan anak muda masa kini yang terjebak dengan gaya baharu yang memakai pendakap gigi palsu bagi tujuan berhias dan berfashion. Perkara ini adalah haram di sisi agama kerana melakukannya supaya kelihatan cantik semata-mata, dan perkara ini juga boleh memudaratkan kerana tidak dipasang oleh pakar pergigian. Okey, isu seterusnya ialah rawatan pergigian ketika berpuasa. Rawatan atau pemeriksaan gigi ketika berpuasa sering kali menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat. Secara umumnya, rawatan pergigian seperti tampalan gigi, mencabut gigi, rawatan akar gigi dan lain-lain tidak membatalkan puasa. Selain itu, suntikan bius yang diberi pada pesakit ketika rawatan juga tidak akan membatalkan puasa kerana tidak masuk ke dalam perut melalui rongga terbuka. Justru, menjalankan rawatan yang melibatkan suntikan bius adalah dibenarkan selagi ia tidak dijalankan sepanjang hari kerana hukum bius adalah sama dengan hukum tidur di bulan puasa. Kemudian, menyampu krim kebas juga tidak membatalkan puasa. Namun jika sengaja menelan air liur yang bercampur dengan krim tersebut, maka batallah puasa itu. Seterusnya, rawatan pergigian yang memerlukan penggunaan air juga tidak membatalkan puasa kerana air tersebut akan disedut semula oleh penyedut ketika rawatan dijalankan. Namun, jika sengaja menelan air itu, terbatallah puasa itu. Selain itu, melakukan rawatan implan atau gigi bertanam juga tidak akan membatalkan puasa selagi tidak melanggar syarat sah puasa. Jadi, rawatan atau pemeriksaan gigi ketika berpuasa adalah dibenarkan dan tidak membatalkan puasa selagi mana ia menepati syarat sah puasa. Isu seterusnya ialah ilmu kesihatan pergigian mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dalam agama Islam, salah satu amalan sunnah Rasulullah yang amat disukai ialah bersiwak. Antara kebaikan bersiwak ialah dapat menjaga kesihatan gigi dan mulut dengan adanya kandungan mineral yang bersifat antifungal dan antibakteria yang terkandung di sebalik kayu siwak. Seterusnya, bersiwak juga dapat mengharumkan bau mulut serta memutihkan dan menguatkan gigi. Bersiwak boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, namun waktu bersiwak yang amat digalakkan ialah ketika hendak bersolat, ketika mahu membaca Al-Quran, ketika sedang berpuasa dan ketika mengambil wuduk. Penggunaan kayu siwak telah dilakukan dengan kaedah yang tepat agar dapat memperoleh manfaat yang berkualiti. Air tawar digunakan untuk merendam kayu siwak.
Namun elakkan merendamkannya terlalu lama bagi mengelakkan komponen aktif di dalamnya hilang. Kayu siwak dan berus gigi mempunyai persamaan iaitu dari segi tekstur bulunya digunakan untuk membersih gigi. Namun kayu siwak mempunyai keunikan di mana ia berfungsi sebagai ubat gigi serta mempunyai kandungan organik dan selamat jika tertelan. Oleh itu, penggunaan kayu siwak tidak lagi memerlukan ubat gigi. Serat kayu siwak hendaklah digerakkan dengan lembut ke atas dan ke bawah dan menjauh dari gusi serta berserenjang dengan permukaan gigi. Bersiwak juga perlu dilakukan dari arah kanan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam segala hal baginda. Seterusnya ialah tokoh perubatan pergigian Islam dan mengapa mereka terkenal di Eropah. Secara umumnya, kegemilangan Islam perubatan dahulu merupakan asas kepada perubatan moden masa kini. Seterusnya, tokoh perubatan Islam iaitu Ibn Sina dan Al-Razi merupakan di mana zaman kegemilangan ilmu perubatan Islam di mata dunia. Ibn Sina ialah tokoh perubatan yang sangat dikenali di Eropah dengan karyanya iaitu Al-Qanun fi al-Tibb. Karyanya itu telah menjadi panduan dalam bidang perubatan selama beberapa abad lamanya. Ibn Sina turut digelar Prince of Physicians oleh para sarjana barat. Selain itu, Abu Qasis juga terkenal dengan karyanya iaitu At-Tasrif yang mempunyai ketebalan 1,500 halaman dan ditulis oleh beliau berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya dalam bidang perubatan. Abu Qasis telah menceritakan tentang ilmu kesihatan gigi yang ditujukan buat tukang cukur kerana suatu masa dahulu bidang kedokteran pergigian banyak dilakukan oleh para tukang cukur. Persoalannya kini, bagaimanakah tokoh perubatan Islam ini boleh berjaya dan menjadi terkenal di Eropah? Antara sebabnya ialah mereka berpegang teguh pada ilmu agama Islam, Al-Quran dan Hadis. Mereka rajin mengkaji, mendalami dan memahami ilmu yang terkandung dalam Al-Quran yang merupakan sumber rujukan teragung dan mempunyai pelbagai rahsia dan ilmu yang sangat berguna. Seterusnya, para tokoh perubatan Islam ini juga mempunyai minat yang mendalam terhadap ilmu sains. Rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan membakar semangat mereka untuk terus berhijrah menimba ilmu. Kemudian mereka juga sering membersihkan diri dengan beribadah kepada Allah SWT apabila menghadapi sebarang isu atau masalah. Hal itu dapat membersihkan jiwa dan hati mereka. Jiwa dan hati yang terpelihara ini dapat menghasilkan pelbagai ilham yang bernas dan bermanfaat buat manusia sejagat. Di samping itu, mereka juga mengamalkan budaya membaca bahan bacaan dari pelbagai bidang, bahasa dan kemahiran supaya dapat menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada. Isu yang terakhir ialah had rawatan gigi pada pesakit yang berlainan jantina. Apabila doktor merawat pesakit yang berlainan jantina kerana keadaan darurat, maka hukumnya adalah harus. Begitu juga yang terjadi dalam bidang pergigian ini. Pesakit yang menolak untuk terima sebarang rawatan kerana berlainan jantina sehingga boleh melibatkan nyawanya dalam bahaya adalah salah dari segi hukum fikah. Walau bagaimanapun, etika dan had rawatan hendaklah diambil berat dengan teliti agar tidak menimbulkan sebarang fitnah dan salah sangka. Secara umumnya, doktor wanita yang merawat pesakit lelaki mempunyai syarat yang lebih longgar berbanding dengan doktor lelaki yang merawat pesakit wanita. Hal ini kerana aurat wanita lebih banyak perlu dipelihara berbanding dengan aurat lelaki. Antara contoh situasi rawatan darurat ialah ketika rawatan itu diperlukan dengan kadar segera dan boleh membahayakan nyawa jika ditangguh. Selain itu, contoh lain pula ialah ketika tiada doktor sama jantina atau perlu tunggu dalam jangka masa yang lama sehingga boleh menyebabkan kesakitan menjadi lebih serius dan berbahaya kepada pesakit itu. Walau bagaimanapun, terkadang sangat susah untuk klinik menolak pesakit hanya dengan alasan berlainan jantina. Jadi dalam kes begini, rawatan berlainan jantina masih dibenarkan walaupun tiada keadaan darurat, tetapi sebarang sentuhan hendaklah dielakkan dan sekiranya rawatan tersebut memang memerlukan sentuhan, doktor perlu memakai sarung tangan agar sentuhan itu dilakukan dengan cara yang berlapik. Doktor dan pesakit berlainan jantina juga harus menjaga jarak dan tidak berdua-duaan di dalam ruang tertutup. Seeloknya jika pembantu perubatan turut menemani mereka di situ bagi mengelakkan sebarang fitnah berlaku. Kesimpulannya, rawatan pergigian adalah harus. Namun tujuan dan niat di hati hendaklah betul dan hanya bertujuan untuk merawat serta memelihara gigi. Umat Islam juga perlulah mendalami dan juga menyelidik mengenai hukum setiap rawatan pergigian yang mahu dijalankan. Umat Islam juga mementingkan penjagaan gigi yang sihat dan bersih berdasarkan sunnah dan hadis Rasulullah SAW. Bersiwak merupakan amalan sunnah yang menjadi rutin harian Rasulullah SAW. Bersiwak dengan menggunakan kayu arak masih lagi dipraktikkan sehingga ke hari ini oleh sebahagian umat Islam seperti jemaah tabligh. Di samping itu, etika dan hak doktor yang merawat pesakit berlainan jantina juga perlu diambil berat oleh semua umat Islam kerana hal ini berkait rapat dengan usaha dalam memelihara aurat semasa menjalankan rawatan. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita mestilah mengambil kira setiap isu, hukum dan etika dalam bidang kedokteran pergigian ini agar umat Islam terus maju dalam bidang dunia perubatan. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih.